Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Ente Sundaraniki adalah film drama komedi romantis berbahasa Telugu India yang dirilis pada tahun 2022. Film ini dibintangi oleh Nani sebagai Sundar, serta Nazria Nazim sebagai Lila. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan seorang pemuda bernama Sundar yang berasal dari kasta Brahma dan seorang gadis cantik bernama Lila Thomas yang beragama Kristen. Mereka sama-sama sedang berkemas untuk pergi ke suatu tempat. Lalu saat Sundar sudah sampai di bandara, dia memutuskan untuk pergi membeli minuman dan meninggalkan kopernya. Dan inilah Ente Sundaraniki. Scene berpindah di tahun 1999, tepat di hari perayaan tahunan sekolah. Terlihat Sundar kecil sedang melakukan pertunjukan teater di aula sekolah, di mana Sundar berperan sebagai penyemir sepatu dari kasta rendah yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Hal itu membuatnya dipandang rendah oleh orang lain, இருக்கான் ஏன்னா அவன் படிக்கல sementara temannya yang bernama Lila berperan sebagai teman yang sangat memperdulikannya. நீ படிச்சா நீயும் நானும் ஒன்னாயிடுவோமா வா கூடம் தான் அனைத்திற்கும் தீர்வு அனைவருக்கும் கல்வி Akting Sundar sangat bagus hingga membuat sutradara yang bernama Sangkar terpukau. Sangkar pun menawari Sundar ikut berperan di film bertemakan pahlawan bersama aktor senior bernama Chiranjeevi. Namun proses syuting akan dilakukan di Amerika Serikat. Hal itu membuat ayah dan nenek Sundar tidak setuju. Selain alasan adat, Sundar merupakan pewaris tunggal mereka. Mengingat itu adalah kesempatan besar, ibu tak berhenti menceramahi nenek untuk mengizinkan Sundar pergi meraih mimpinya. Melihat tujuan ibu, nenek mempertimbangkannya hingga akhirnya nenek memainkan Vena yang sangat indah. Artinya dia setuju. Mendengar hal itu, Sundar merasa sangat senang. Di sekolah dia menjadi terkenal. Sundar pun berlatih setiap saat. Namun beberapa hari kemudian Sundar harus mengubur mimpinya, di mana saat ibu dan Sundar bersiap pergi ke Amerika, ayah Sundar menghentikannya. Dia melihat berita di koran yang memberitahu bahwa Sangkar adalah penipu besar. Dia adalah agen penyelundupan anak-anak ke Mumbai untuk dijadikan pengemis, berkedok sutradara. Beruntung ayah mengetahuinya lebih awal. Namun hal itu membuat Sundar sangat kecewa, karena kini di sekolahan dia dijadikan bahan lelucon. Keluarganya juga berubah drastis. Nenek berhenti main musik, Sundar juga berhenti nonton film, bahkan ayah juga menjadi sangat posesif. Sehingga kita Sundar meminta dibelikan sepeda. Ayah malah membelikan sepeda cewek berwarna pink dengan alasan keselamatan Sundar. Kembali ke masa sekarang, Sundar yang kini bekerja menjadi karyawan di sebuah biro iklan mengajak temannya ke kafe. Dia menceritakan kisah masa kecil kepada Somya, teman kantornya. Sundar sangat terobsesi untuk pergi ke Amerika. Lalu scene flashback kembali muncul, di mana saat itu seorang peramal yang bernama Jogarao menjelaskan kepada orang tua Sundar bahwa hidup anaknya akan terus mengalami masa-masa sulit. Oleh sebab itu, Tuan Jogarao menyarankan untuk segera melakukan ritual adat, di mana dalam ritual itu Sundar harus digundul. Tidak hanya satu upacara, mereka juga harus melakukan beberapa ritual. Dewa Tatastu punya pengaruh kuat pada bulan kelahiran Sundar. Oleh karena itu, Jogarao menyarankan untuk memasang foto Dewa Tatastu di kamar Sundar. Setelah Sundar mendengar bahwa ucapannya yang dikatakan di sore hari akan menjadi kenyataan, tepat di hadapan foto Dewa Tatastu, Sundar terus mengucapkan aku harus pergi ke Amerika. Tapi menurut keterangan Jogarao, Sundar harus berusia 30 tahun dulu baru ia bisa pergi ke Amerika. Hal itu untuk menghindari malapetaka di saat dia pergi meninggalkan kota. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Sundar merasa sangat kecewa dan berhenti berdoa pada Dewa Tatastu. Hingga beberapa tahun kemudian, ketika Sundar tumbuh dewasa, saat Sundar mengendarai motor, dia tidak sengaja melewati lubang yang membuatnya terjatuh. Setelah kejadian itu, Sundar sudah tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor. Hal itu membuat Sundar semakin kecewa dan menjadi pemarah. Melihat itu, keluarga Sundar kembali melakukan sebuah ritual yang disarankan Jogarao, agar Sundar tidak lagi menjadi pria yang pemarah. Maksud Sundar menceritakan masa lalunya karena dia ingin merayu Somya agar Sundar bisa menggantikan Somya pergi ke Amerika mewakili perusahaan sembari mewujudkan impiannya selama ini.
Di perjalanan mereka kembali ke kantor, Sundar menyarankan kepada Somya untuk mengarang cerita demi meyakinkan manajer mereka yang bernama Chandra Mohan dengan alasan bahwa neneknya telah meninggal dunia. Sementara Sundar juga mengarang cerita yang sama kepada keluarganya agar dia diperbolehkan pergi ke Amerika menggantikan Somya. Jika Pak Chandra menolaknya, Somya harus melakukan rencana berikutnya dengan kembali berbohong, di mana neneknya telah meninggal dunia sebulan yang lalu. Hal itu membuat dirinya harus menunda pertunangan dan kini dia harus merawat nenek dari pihak ibu yang sakit. நினைக்கிறீங்களா? அவன் நான் சொன்னா இதையும் நம்ப மாட்டான். அதுவே நீங்க சொன்னா எதை வேணா. Sundar juga membohongi ayahnya. Jogarao telah memberinya izin ke Amerika. Sebenarnya Sundar telah mengancam Jogarao bahwa dia akan mengajak kawin lari putri Jogarao dan akan mencampakkannya. பாய்ப்பா. அமெரிக்கான்னு பேரை சொன்னாலே அபாயா அவசரம் நீங்க வைப்ரேஷன்லாம் சரியா இருக்கும் என்ன நம்புங்க. செல்லம் கொடுத்து கெடுத்து வச்சிருக்கா. அவரே சொல்லிட்டார்ல. Karena Sundar yakin dengan cara itu dia akan diizinkan pergi ke Amerika. Tapi Somya sempat menolak rencana konyol Sundar mengingat kini neneknya masih sehat. Dia juga tidak ingin berbohong tentang kematian. Apalagi Somya yakin Sundar menyembunyikan alasan lain tentang dirinya yang sangat ingin pergi ke Amerika. Lalu Sin beralih ke kisah tentang Lila. Dulu meski Lila sudah melakukan pertunjukan dengan sangat bagus, namun dia kecewa. Hanya namanya yang tidak tercantum di dalam surat kabar. Ditambah lagi saat pembagian grup tari, nama Lila kembali tidak disebutkan sebagai ketua, hingga membuatnya merasa sangat marah karena merasa tidak dianggap. எல்லார் பேரையும் படிங்க இல்லனா என் பேர் எடுத்துருங்க இப்படி எனக்கு எதுக்கு? அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு என் பேரை யாருமே Melihat itu, ayah Lila yang bernama Thomas menyarankan pada Lila untuk melakukan hal yang berbeda dari orang lain. Lalu beberapa hari kemudian di malam Natal, Lila memberitahu ayahnya kalau dia ingin menjadi seorang fotografer. ஒருத்தர் தானே எடுக்க முடியும் நல்லா இருக்கோ நல்லா இல்லையோ ஒருத்தர் Ayah pun memberikannya hadiah berupa kamera. Lila merasa senang, dia langsung memfoto apapun yang dia lihat termasuk saudarinya yang bernama Puspa. Saat Lila sedang bahagia dengan hobi barunya, di sisi lain dia merasa sedih karena teman-teman sekolahnya tidak mau bermain bersamanya. Apalagi sang ayah sangat posesif dengan temannya yang beda agama. Lalu ayah Lila mengajaknya untuk mendekor kamar dengan memajang semua hasil foto-foto Lila. Dan ayah menyisakan satu bingkai untuk foto favorit Lila. Saat Lila sedang melamun, seorang melempar batu ke arahnya. Namun saat diperiksa tidak ada satupun orang di sana. Dia hanya menemukan sebuah kartu ucapan Natal untuknya yang bergambarkan Pulau Amalia yang berada di Amerika. Foto itu menjadi foto favoritnya. Hingga beberapa tahun kemudian, Lila tumbuh menjadi seorang fotografer profesional dan memiliki studio foto sendiri. Lalu saat upacara pernikahan Puspa, Vamsi kekasih Lila datang namun dia malah memilih duduk menjauh. Padahal Lila ingin memperkenalkan Vamsi pada keluarganya. Vamsi pun berjanji tahun depan dia akan menikahi Lila. விருப்பம் ஃபாதர். Setahun kemudian terlihat seluruh keluarga berada di rumah sakit menunggu Puspa yang akan melahirkan. Namun tak lama kemudian, seorang suster menjelaskan, bayi Puspa tidak bisa diselamatkan. Hal itu membuat suami Puspa, yang bernama Sagar, sangat kecewa. Dia memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. சாகுறீங்க. Bahkan, keluarga Sagar seakan menyalahkan Puspa tentang hal itu. Thomas juga merasa sangat kecewa karena dari awal dia memang tidak menyetujui pernikahan Puspa dan Sagar. Scene berlanjut, Lila menemui Vamsi di sebuah restoran untuk menagih janji Vamsi yang akan menikahinya. Namun Vamsi kembali meminta waktu 6 bulan lagi. Hal itu membuat Lila galau, apalagi ayahnya sudah berniat menjodohkannya dengan seorang pria yang bernama Joseph. Tapi sebelum membahas perjodohan tersebut, Lila menghindar dengan meminta izin untuk mengambil kelas fotografer di Amerika. இது ஒண்ணு மட்டும். Dan sebelum pergi, Lila minta maaf kepada Puspa dengan keputusan yang telah dia ambil. Ternyata Lila pergi ke Amerika tidak sendiri. Dia bersama dengan Sundar yang sudah menantinya di bandara. ஓவர் ஆக்ஷன் பண்ணாத. நான் வர அதுக்கு என்ன போ? Kembali ke beberapa hari sebelumnya, di saat Sundar menemui Pak Chandra di ruangannya. Chandra menjelaskan bahwa dia ingin membuat promosi iklan perusahaannya dan yang menjadi modelnya adalah Sundar. Namun, Sundar merasa keberatan hingga dia meminta waktu Pak Chandra selama 1 jam.
Lalu Sundar mengajak Chandra ke suatu restoran. Di sana dia menceritakan kisah masa kecilnya, di mana saat dia digundul oleh keluarganya, dia merasa sangat malu karena terus diejek oleh teman-temannya. Namun tak lama kemudian Lila datang dan memuji penampilan baru sambil memfotonya. Thanks. ஆ உன் சைக்கிள் எங்க? எடுத்துட்டு வரல. Dia juga meminta Sundar untuk tidak merasa malu meski menggunakan sepeda wanita. Hal itu membuat Sundar jatuh cinta kepada Lila dan diam-diam mengirim kartu ucapan Natal untuknya. Sundar tidak menyangka surat yang dia berikan sangat berarti bagi Lila, hingga mereka tumbuh dewasa dan Lila menjadi seorang fotografer. Lila pun ingin menikah di Pulau Amelia. அந்த ஐலண்ட நான் கூட ஒரு போட்டோ எடுத்து Mendengar betapa berharganya surat itu, Sundar pun berniat untuk melamar Lila. ஓகே லீலா எப்படியும் Namun saat itu Sundar melihat Lila bersama Vamsi yang juga merupakan seorang fotografer. Sundar pun sangat marah yang mengakibatkannya mengalami kecelakaan. Itu sebabnya sampai saat ini Sundar tidak ingin difoto oleh siapapun. Namun meski sudah mendengar cerita sedih masa kecilnya, atasannya sama sekali tidak memperdulikannya dan tetap menyuruh Sundar untuk menjadi model iklannya. Keesokan harinya saat Sundar bersiap untuk melakukan sesi foto, dia terkejut mengetahui Lila lah yang menjadi fotografernya. ஆல்மோஸ்ட் ரெடி 2 அப்படியா? மினிட்ஸ் ஓகே Selesai pemotretan, Sundar bertanya kepada Lila perihal hubungannya dengan Vamsi. Lila menjelaskan bahwa dia baru saja putus, di mana waktu itu mereka berdua sedang berada di sebuah restoran. Saat itu Lila tidak sengaja membaca percakapan Vamsi dengan wanita lain di ponselnya. Mendengar hal itu, Sundar merasa sangat senang. Mereka berdua pun selalu menghabiskan waktu bersama. சர்வீஸ் கொடுத்துருக்கேன், என்ன ட்ராப் பண்றியா? Suatu hari Sundar mengajak ibunya untuk melihat foto dirinya yang berada di papan billboard. Melihat ekspresi ibu, Sundar menjelaskan bahwa ibu tidak benar-benar senang, karena jika ibu senang dia akan meneteskan air mata kebahagiaan. Dan beberapa hari kemudian, keluarga Lila merasa senang setelah mendapat kabar bahwa kini Puspa kembali hamil. Lanjut cerita, di hari perayaan Natal, Sundar kembali memberikan kado kepada Nila, di mana buku tersebut juga terdapat tulisan yang sama dengan kartu ucapan Natalnya. Hal itu membuat Lila mengetahui bahwa Sundar yang telah memberikan kartu ucapan tersebut. Hingga suatu hari mereka berdua pergi ke Kerala untuk menghadiri pesta pernikahan teman Lila. Di sana Lila menjelaskan ayahnya sangat baik, tapi tentang agama dia sangat keras. Itu karena saat kecil, salah satu keluarga temannya yang Hindu menghinanya dengan memercikkan air kunyit kepadanya dan memintanya pergi. Itu melukainya sangat dalam. அது ஒண்ணுதான் வித்தியாசம் இது ஆல்ரெடி ப்ரூவ் ஆயிருக்கு என்ன ஈஸின்னு நினைக்கிறியா Lalu di perjalanan pulang, mereka sama-sama mengutarakan perasaan mereka, di mana saat mereka bersama mereka tidak pernah merasakan kebahagiaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Setelah itu mereka berdua berencana untuk menikah. நீ சொல்லு எனக்கு Lanjut cerita, setelah beberapa bulan Puspa pun berkunjung ke rumah orang tuanya. Saat itu Puspa menjelaskan kepada Lila bahwa sebenarnya dia belum ingin mempunyai anak, tapi keluarga Sagar terus memaksanya. Kemarin setelah kejadian itu dia dibilang ceroboh, tapi kini setelah hamil lagi dia diperlakukan selayaknya seorang putri. Hal itu membuat Puspa merasa tidak percaya diri karena menurutnya jika dia tidak hamil, dia merasa tidak berarti. Oleh sebab itu dia menyarankan kepada Lila untuk membicarakan hal itu terlebih dahulu sebelum menikah dengan Joseph. Lila terkejut karena dia sama sekali tidak mengetahui bahwa ayahnya sudah sepakat menjodohkannya dengan Joseph. Lila pun memberitahu Sundar perihal perjodohannya dan Sundar yang tidak ingin Lila menikah dengan orang lain pun meminta Lila untuk berbohong. இனி இருக்கிறது ஒரே ஆப்ஷன் Di mana Lila harus berbohong bahwa dia kini sedang hamil, sementara Sundar akan berbohong ke keluarganya kalau dirinya mandul. Dan setelah beberapa diskusi, akhirnya mereka pun setuju dan mereka akan melakukan kebohongan itu setelah mereka menikah.
di Pulau Amelia seperti impian Lila dari dulu. Namun sayangnya setibanya di Pulau Amelia, mereka merasa kecewa karena pulau tersebut sedang ditutup semusim dan akan dibuka tahun depan. வந்து ச்சே, உனக்கு புரியுதா? உனக்கு புள்ள பிறக்க போதுன்னு எனக்கு Meski mereka gagal menikah di sana, mereka tetap melakukan rencana kebohongan tersebut. Mereka pun menelpon keluarga masing-masing dan mengarang cerita seperti yang sudah direncanakan. Setelah itu Lila menjelaskan bahwa ibunya sangat marah dan langsung memintanya untuk kembali. Sementara ayah Sundar merasa syok hingga dia tidak bisa bicara apapun. Mereka berdua memutuskan untuk kembali ke India. நடக்கலாம் அதுக்கு எப்படி இப்படி ரியாக்ட் ஆகணும்னு ஒரு 10 பாயிண்ட் எழுதியிருக்கேன். ஆஸ்ட்ரிஸ் இதான் நம்ம சொன்ன பொய்ய முதல்ல நாம உண்மை நம்பணும். அப்ப வெளியே நம்ம ஆளுங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. உங்க ஆளுங்க கண்ணில் பட்டது நீ எப்படி Namun di bandara tidak ada satupun keluarga mereka yang menjemput. யாரும் இல்ல, பார்த்துட்டு தான் வரேன். அப்படி உங்க வீட்ல உன் மேல கோவத்துல வராம இருந்திருக்கலாம். Hingga sesampainya di depan rumah, Sundar merasa khawatir setelah melihat ada tenda yang terpasang. Dia segera memastikan hal itu karena dia sempat berasumsi bahwa neneknya yang telah meninggal. அம்மா, என்ன விஷயம்னு அண்ணா வண்டி எடுங்க. Namun ternyata nenek masih hidup. பரவாயில்லையே இருக்காங்களா? கால் கழுவி Lalu setelah Lila sampai di rumah, dia baru sadar. Kopernya tertukar dengan Sundar. Lila pun segera menghubungi Sundar. Tapi sayangnya mereka tidak mempunyai kesempatan untuk menukar koper tersebut karena ibu Lila sudah menunggu di depan rumah bersama Puspa. Scene berlanjut. Sundar bertanya kenapa semua keluarganya berkumpul. Ibu menjelaskan ayah Sundar sengaja mengumpulkan mereka untuk menceritakan penyakit yang telah Sundar alami setelah dia pulang dari kuil. Sundar cemas dan menyusul ayahnya. Tapi setelah Sundar pergi, ternyata ayahnya sudah datang. Di sisi lain, Ibu Lila merasa sangat marah ketika mengetahui anaknya hamil dengan Sundar yang beragama Hindu. Lalu ibu meminta Lila untuk mengetes kehamilannya. Hal itu membuat Lila merasa cemas dan berusaha untuk menghubungi Sundar. மாட்டிக்கிட்டேன். இப்போ என்ன பண்றதுன்னு சுத்தமா புரியல. பொறுமையா கேளு. ஓகேவா? ஒரு தடவை பொறுமையா கேளு. லெஃப்ட் பாக்கெட்ல இருக்கும். இருக்கா? Untungnya dengan ide Sundar, Lila membuktikan kehamilannya. Ibu Lila tidak bisa menahan amarahnya. Dia langsung menampar anaknya. Sementara setelah mengetahui ayahnya telah kembali, Sundar meminta ibunya untuk menghalangi ayahnya agar tidak mengatakan hal itu kepada keluarganya. வரேன் ஒரு 2 நிமிஷம் கதவு சாத்து. Tapi sebelum Sundar tiba di rumah, keponakannya telah asyik bermain koper milik Lila. Hingga tak sengaja koper tersebut terbuka setelah ditendangnya. உள்ள போனாலே கத்துறாரு. Dan karena gugup, Sundar pun mengalami kecelakaan. Namun saat ibu memberitahukan itu, seluruh keluarga hanya terdiam karena mereka sedang memandangi isi koper milik Lila dan foto-foto Lila bersama dengan Sundar. Beberapa hari kemudian setelah Sundar sembuh, dia berangkat bekerja menggunakan kain doti. Hal itu membuat semua karyawan merasa sangat bingung. Begitu juga dengan manajernya. Saat itu Pak Chandra menegur Sundar karena Sundar sudah terlebih dahulu kembali sebelum menyelesaikan tugasnya di Amerika. Oleh sebab itu dia akan segera kembali mengirim Sundar ke sana. Dan agar tidak dikirim lagi, Sundar sempat menyarankan agar Pak Chandra mengirim Somya saja. Tapi itu tidak mungkin karena Somya belum juga kembali setelah meminta izin untuk merawat neneknya yang sakit. Sundar pun meminta kembali waktu 1 jam pada Pak Chandra dan di restoran yang sama Sundar pun akhirnya mengatakan semua kebohongannya. சௌமியா பாட்டி எல்லாம் போய் என்ன நீ முட்டாளாக ப்ராப்ளம் ஆகி எனக்கு இப்படி அடிபட்டிருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் சம்மந்தமே இல்லாம சௌமியாவோ தெரியுது உன் சொல்ல நீ சொல்லு. Meski Sundar mengalami kecelakaan, ayahnya tidak memperdulikannya. Dia malah menanyakan tentang foto gadis yang bersama Sundar. சின்ன வயசு ஃப்ரெண்ட் ஒரு பொண்ணு இருக்கா என் ப்ராப்ளம் தெரிஞ்சு எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் இந்த விஷயத்தை பத்தி ஏன் சொன்னனே? புழுத்து போன விஷயம். Ternyata saat Sundar menelpon ayahnya kala itu, ayah hanya syok. இப்படி ஷர்ட் பேண்ட் இஸ்திரி பண்றதுக்கு இல்ல கவலை பண்ணனும்னா மொத்தமா கேட்டு கவலை பண்ணணும். சொல்லி தொலைடா. பேர்ல என்னத்தை புரிஞ்சு தொலையும். நம்மள வாழ இல்லையா? Dan setelah mengetahui bahwa perempuan itu beragama Kristen, ayah dan ibu merasa bingung apalagi Sundar tetap bersikeras untuk menikahkannya dengan alasan hanya Lila yang mau menerima keadaannya.
Sementara itu, walaupun mengetahui Lila tengah hamil, Joseph dan keluarganya masih tetap menerima Lila. Bahkan mereka sudah melakukan pertemuan antar keluarga untuk membicarakan perihal pernikahan. Hal itu membuat Lila merasa bingung harus berbuat apa. என்ன பண்றது சொல்லு. என் பொசிஷன்ல இருந்து யோசிச்சு பாரு. முகத்தை கூட யாரும் பார்த்து பேச மாட்டேங்கிறாங்க. எனக்கு ஒரு 2 நாள் டைம் கொடு ப்ளீஸ். Lalu Sundar menemui Joseph untuk bertanya alasan masih menerima Lila. Dengan pede, Joseph menjelaskan bahwa dia sangat beruntung bisa menikah dengan Lila. Dan karena kesalahan Lila, dirinya akan sangat dihormati di keluarga tersebut. Sundar juga menemui ayah Lila dan minta maaf kepadanya. சின்ன ஸ்பூன் வில் தான் எல்லாரும் திரும்பி பார்ப்பாங்க. Tapi ayah Lila tidak memperdulikannya dan hanya terdiam lalu pergi begitu saja. ஒரு பக்கம் இப்படின்னா இன்னொரு பக்கம் எங்க அப்பா. Ayah Sundar juga semakin memperdulikan kesehatannya. Dia mengajak Sundar untuk melakukan beberapa terapi untuk mengembalikan kesuburannya. Ayah juga kembali posesif dengan melarang Sundar memakai celana ketat dan menyuruhnya menggunakan kain dhoti. Karena situasi semakin rumit, Sundar kembali menemui Joseph, di mana Joseph malah menanyakan seberapa kuat hubungan di antara mereka. Akhirnya Sundar mengakui bahwa Lila tidak hamil. Dia hanya berpura-pura demi bisa menikah dengannya. Hal itu membuat Lila sangat merasa kesal. அவங்க கிட்ட போய் எதுக்கு சொன்ன? வந்து பிள்ளைங்களை பார்த்துட்டு போனா வேற என்ன பண்றது சொல்லு. Karena setelah Sundar mengatakan itu, Joseph sengaja datang ke rumah untuk memberitahukan itu dan menyuruh Lila untuk bersumpah di hadapan Alkitab. Tapi ayah Lila menghentikannya karena menurutnya jika Lila berbohong, dia akan mengatakannya sendiri. நல்லாவே தெரியும் இந்த மாதிரி விஷயத்துல ரீசன் எதுவா இருந்தா. Untungnya karena hal itu juga, sang ayah malah memutuskan untuk membatalkan pernikahan itu karena dia sangat kecewa dengan sikap Joseph. Dan karena tidak ingin membohongi ayahnya lagi, Lila sempat menyarankan agar kebohongan itu menjadi kenyataan saja, yaitu dia ingin segera hamil, namun Sundar menolaknya. என்னையா நீங்க என்ன பண்றீங்க? என்ன சார்? எனக்கும் பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு தெரியாது. Suatu hari ayah Sundar mengajak Sundar untuk kembali memeriksakan kesehatannya. Saat itu Sundar meminta sang dokter untuk berbohong perihal kesehatannya dan membuatkan keterangan palsu. Kebetulan dokter itu adalah sahabat kecilnya dulu yang bernama Guru. Sehingga Sundar dengan mudah bisa mendapatkan surat itu. Bahkan Guru juga mengarang cerita pada ayah Sundar, di mana Sundar masih bisa mendapatkan keturunan namun dalam waktu 10 tahun. Mendengar penjelasan sang dokter, ayah Sundar merasa putus asa. Dan untuk pertama kalinya Sundar melihat ayah menangis. Hal itu membuat Sundar merasa sangat bersalah. Sesampainya di rumah, Sundar sangat terkejut. Ayahnya memberinya hadiah celana jeans. Ayah juga sudah merestui pernikahannya dengan Lila dan berencana melakukan pertunangan. எனக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு அவங்க வீட்ல தெரியாது. ஆமாப்பா நம்மளது உங்க வீட்ல தெரியாது. அவங்களுக்கு அம்மா நானும் கூட வரேம்மா. Hingga keesokan harinya setelah semua keluarga bertemu, Sundar dan Lila sengaja mengikuti mereka dan diam-diam meminta bantuan Puspa agar mereka bisa mengetahui percakapan yang dilakukan orang tua mereka. எங்க சிச்சுவேஷனும் அப்படிதாங்க இருக்கு. சரிங்க சாஸ்திரி சார், உங்க வம்சத்தை வளர்க்கறதுக்கு என் பொண்ணு தான் கிடைச்சு. Awalnya semua berjalan sesuai rencana, hingga mereka berdua sama-sama mendapatkan restu. உங்களுக்கு தெரியுமா? என் பொண்ணு என்கிட்ட எந்த விஷயத்தையும் மறைக்க மாட்டான். என் பையன் அப்போ முடிஞ்சது. மாட்டிக்கிட்டோம்ல. Namun karena kebohongan mereka berbeda dan ayah Sundar tidak mengetahui bahwa Lila hamil, dengan polosnya dia berterima kasih kepada orang tua Lila karena telah menerima kekurangan anaknya. Dia juga memuji-muji Lila dan mengatakan bahwa Lila adalah wanita yang patut dijadikan contoh oleh masyarakat. Itu membuat orang tua Lila merasa sangat kesal dan hampir saja membatalkan pernikahan. இருக்கு சாஸ்திரி சார். ஆனா உங்க பொண்ணுக்கும் உங்க ஃபேமிலிக்கும் எல்லையே. Tiba-tiba Puspa mengalami kram di perutnya hingga membuat mereka semua merasa khawatir. Untungnya dengan pengalaman Ibu Sundar, keadaan Puspa pun membaik hingga hal itu membuat kedua keluarganya terlihat akrab kembali. Setelah kejadian itu, keluarga Lila pun setuju dengan pernikahan dan akan segera pergi ke rumah Sundar. Mengetahui akan kedatangan mereka, ayah Sundar memutuskan untuk mengatakan hal itu kepada ibunya. Sang nenek pun merasa sangat sedih. Tapi keesokan harinya, keluarga Sundar menyambut kedatangan keluarga Lila dengan penuh kehangatan.
Bahkan nenek Sundar memberikan seluruh tabungannya pada ayah Sundar untuk membelikan Sundar mobil baru agar Sundar tidak lagi menaiki angkutan umum. Ibu Lila pun kini sudah mulai memperhatikan Lila seperti dahulu. Kebahagiaan mereka bertambah setelah Puspa melahirkan anaknya dengan kondisi yang sehat. Suatu hari saat Ibu Lila berada di sebuah minimarket untuk membeli susu Prenagen, Joseph menemuinya dan mengatakan kebenaran bahwa yang memberitahu Lila tidak hamil adalah Sundar sendiri. Itu membuat Ibu Lila terkejut. Dia langsung mengajak Lila pergi memeriksakan kandungannya. எக்ஸ்கியூஸ் மீ அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கியிருக்கோம் டாக்டர் டெஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே Sementara Sundar menemui Somya yang sudah kembali bekerja untuk minta maaf. உண்மையை சொல்ல வேண்டியதா போச்சு. அவர் ஏதாவது Lalu Somya memberitahu bahwa neneknya meninggal. Hal itu membuat pernikahan sepupunya dibatalkan. Oleh sebab itu, Somya meminta Sundar untuk tidak berbohong perihal masalah sensitif karena itu bisa menjadi kenyataan. ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ತಾನೆ ತದಾಸು ದೇವರೋಡ Setelah mendengar itu, Sundar yang merasa khawatir langsung memutuskan untuk kembali ke rumah. Dia bertanya tentang kebenaran Dewa Tatastu pada neneknya, juga ibunya. பயம் காட்டுறதுக்கு கதை சொல்லுவாங்கல்ல. Namun Sundar malah terkejut mendengar ayahnya yang akan menemui ayah Lila untuk membicarakan perihal penyakit yang diderita Sundar. Sundar merasa bingung, ditambah Lila yang memberitahunya bahwa kini dia berada di rumah sakit untuk memeriksakan kehamilannya. Sundar memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Dan di perjalanan dia menelpon ayahnya untuk tidak memberitahu apapun pada ayah Lila. Karena dia berjanji akan memberitahukan semuanya. சரி ஓகே தானே எல்லாம் ஓகே Tak lama kemudian Sundar mendapat kabar bahwa Lila benar-benar hamil. Dia hanya bisa terdiam. Sesampainya di rumah sakit untuk menemui guru, Sundar terkejut melihat ayahnya yang sudah berada di sana karena ayah sudah mengetahui tentang Lila yang kini tengah hamil. உனக்கு ப்ராப்ளம் இருந்தா அந்த பொண்ணு எப்படி பிரெக்னன்ட் ஆவா Hal itu membuat ayah Sundar merasa kecewa karena menurutnya Sundar berbohong hanya untuk menutupi kesalahannya. அவர் நிஜமாவே பிரெக்னன்டாண்டா. Sementara Sundar merasa bingung karena dia belum pernah melakukan apapun terhadap Lila dan bagaimana Lila bisa hamil. ததாஸ்து ததாசு தேவர்களாவது உன் மூஞ்சாவது கண்டிப்பா Keesokan harinya, Lila menjelaskan pada Sundar bahwa dia sama sekali tidak mengetahuinya. Dia juga tidak pernah melakukan hal apapun. Sundar percaya pada Lila. Dia menganggap Lila adalah korban dari kebohongannya. Tapi agar lebih meyakinkan, mereka memutuskan untuk melakukan tes 1 kali lagi. Dan hasilnya tetap sama, positif. Hingga malam harinya seluruh keluarga berkumpul di rumah sakit untuk memeriksa kesehatan Lila. Di sana dokter menjelaskan pada orang tua Lila sebenarnya tidak hamil. Dia mengalami penyakit diskerminoma langka. Oleh sebab itu dia akan selalu dinyatakan positif hamil dan dokter menyarankan untuk segera melakukan operasi. Namun kemungkinan besar Lila tidak bisa memiliki keturunan. எதுக்கு Dan agar tidak ada lagi kebohongan, Sundar mengatakan semuanya pada ayah Lila. Hal itu membuat ayah Lila menampar Sundar. Tapi Sundar merasa tidak apa-apa karena dia merasa pantas mendapat tamparan itu. Lalu Sundar menjelaskan bahwa dirinya dan Lila sama-sama bermain drama saat kecil. Mereka mempunyai mimpi yang sangat besar. Sundar ingin menjadi pahlawan, dia ingin menjadi terkenal. Keduanya tapi tidak terjadi. Saat Sundar memutuskan untuk berhenti, Lila tetap berjuang. Oleh sebab itu Sundar yakin Lila tidak akan menyerah begitu saja hanya karena mungkin tidak bisa hamil. Dia tidak akan berpikir ini akhir hidupnya. Maka mereka tidak boleh berpikir seperti itu karena kehamilan adalah pilihan bukan paksaan. Setelah mendengar perkataan Sundar, Ibu Sundar meneteskan air mata yang artinya dia merasa sangat bangga dengan anaknya. Di rumah, ayah dan mertuanya berdebat tentang keadaan Lila, namun Ibu Sundar terus meyakinkan bahwa mereka harus bertoleransi antar agama. Jika kekurangan ada di pihak mereka, mereka berusaha agar orang lain menerimanya. Sedangkan jika keturunan ada di orang lain, mereka terus saja mencari kesalahan. Hal itu dirasa sangat tidak adil karena di setiap agama apapun, manusia tidak boleh membunuh sesama manusia. Namun ayah tetap tidak setuju dan perdebatan terus terjadi. Lalu ibu berkata, cucu Tuan Viswanada Sastri ingin menikahi gadis Kristen. Kita tidak tahu dia bisa punya anak atau tidak. Apa kita akan mendobrak tembok tradisi dan membuatnya bahagia? Atau hanya berdiri di sisi tembok lain dan menunggu bahagia itu suatu hari nanti? Mendengar itu, nenek pun terdiam dan langsung pergi ke kamarnya. புரிஞ்சதில்ல Namun tak lama kemudian terdengar suara nada vena yang sangat indah
yang menandakan sang nenek telah setuju jika Sundar menikah dengan Lila. Sundar langsung pergi ke rumah sakit untuk menemui Lila. Di sana dia langsung disambut oleh ayah Lila. Lalu Lila bertanya, apakah Sundar tidak keberatan dengan keadaannya? Sundar pun menjelaskan bahwa dia sangat tidak keberatan. Sundar mengantar Lila ke ruangan operasi. Ayah Sundar juga menyetujui pernikahan tersebut. Dan setelah menceritakan semua kisah kepada manajer, juga Somya, ஸோ மொத்தத்துல எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டாங்க. dia meminta manajer untuk mengirimnya ke Amerika agar dia dan Lila bisa pergi bersama ke sana. உங்க பிரதருக்கு ஓகே சார் போட்டோகிராஃபர் அமிலி ஐலாண்ட் ஞாபகம் இருக்க திரும்ப சொல்லுங்க சார் சொல்ல மாட்டேன் இந்த வேலைக்கு அந்த கிளைண்ட் என்ன என் குடும்பத்தை இங்கிலீஷ்ல அசிங்கமா திட்டு கிளம்பிட்டான். Dan jika kliennya tidak setuju, dia akan meminta waktunya selama 1 jam. Akhirnya mereka berdua pun menikah dan film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.